Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pada ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah dan man, barang siapa, azlamu, yang sangat zalim. Siapa yang sangat zalim? Ha? Dia tanyakan siapa yang sangat zalim di sini. Mimman, iaitu mereka yang mana'ah. Mana'ah maksudnya yang menghalang, yang menahan. Mana'ah, yang melarang, itu maksudnya mana'ah. Masajidah. Masajidah ni adalah jamak bagi masjid. Masajidah, masajidallah, rumah-rumah Allah, tempat-tempat sujud untuk Allah Ta'ala. Maksudnya orang-orang beribadat hanya kerana untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk yuzkara, mengingati. Zikir daripada zikir, yuzkara untuk memperingati atau untuk berzikir. Fi, di dalamnya, fiha, di dalamnya, maksudnya dalam masjid tadilah, masjid Allah. Ismuhu, namanya, nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ismu maknanya nama, hu kembali kepada Allah Taala, untuk mengingati Allah atau berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingati namanya, yang orang yang menghalang. Wah dan sa'a. Sa'a maksudnya berusaha, bekerja, bergerak. Itu maksudnya sa'a, atau bersungguh-sungguh, bekerja bersungguh-sungguh, itu maksudnya sa'a juga. Fi, dalam kharabi. Kharab ini maksudnya yang merosakkan atau menghancurkan. Ha, atau dalam merosakkannya. Kharabiha maksudnya merosakkannya, itu masjid tadilah. Ha ni kembali kepada masjid tadi. Mereka yang berusaha untuk merosakkan di dalamnya. Ulaika, mereka itulah orang-orang yang tidak, kana, bagi mereka, kana lahum maknanya bagi mereka, dan sebelumnya itu bukanlah bagi mereka, untuk yadkhulu, untuk masuk. Yadkhulu dari akar kata dakhala. Dakhala yadkhulu, ini jamak fil mudarik muzakkar hadir. Ay yadkhuluha, masuk ke dalamnya. Illa, melainkan, ni dah banyak kali kita belajar. Khaifin. Khaifin ni isim fa'il bagi khaif. Khaif maknanya orang-orang yang takut. Khaifin jamak bagi orang-orang yang takut. Khaif mana orang yang takut, khaifin orang-orang yang takut. Khaifin apa? Orang-orang yang takut, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti saya terangkan. Lahum, la bagi, hum mereka, maknanya bagi mereka, fi dalam ad-dunya, dalam dunia ini, khizyun, kehancuran atau kerosakan atau kerugian. Wah dan la bagi hum, mereka ni pun dah banyak kali dah. Walahum, dan bagi mereka, fi pun banyak kali dah kita belajar dalam akhirati, akhirat, hari akhirat. Azab, azab juga. Azim pun kita dah belajar juga, azab yang keras. Terjemahannya yang mudah. Waman azlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Maksudnya siapakah yang paling zalim? Iaitu mereka yang melarang orang-orang datang ke masjid Allah untuk mengingati namanya di dalamnya. Mengingati nama Allah di dalamnya. Dan berusaha untuk merosakkannya atau menghancurkannya. Itu juga.
ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Mereka itulah orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk masuk ke rumah Allah Ta'ala tadi, ni, ke rumah Allah Ta'ala, ke masjid Allah Ta'ala, melainkan masjid itu untuk orang-orang yang takut, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka cuba menghalang orang-orang daripada masuk ke masjid untuk beribadat mengingati nama Allah Ta'ala. Mereka yang menghalang, Allah Ta'ala sebutkan di sini, sebenarnya mereka lah yang tak layak untuk masuk ke dalam masjid tadi. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Bagi mereka di dunia ini ada kehancuran dan bagi mereka di akhirat nanti pun ada azab yang besar. Jadi ayat ini mengajarkan kita bahawa masjid ini kita bina adalah untuk beribadah, sujud, rukuk dan berzikir atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala melarang siapa-siapa pun, kalau ada orang yang hendak datang ke masjid tapi dia dihalang, dia disekat, dia dilarang untuk datang ke masjid, ini adalah satu perkara yang buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Taala menggelar mereka sebagai orang yang azlam, orang yang paling zalim. Ini isim akbar ni, maknanya besar. Kita kata kabara, akbar, paling besar, azlam, paling zalim. Jadi orang-orang yang melarang orang-orang datang ke masjid untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah orang-orang yang zalim. Jadi kita tidak dibenarkan kalau katalah ada orang datang ke masjid kita ke masjid siapa-siapa pun, kalau dia datang untuk beribadat tapi kerana ada sebab tertentu yang tidak munasabah kita menahannya, melarangnya, itu kita adalah orang yang zalim di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak boleh. Ini peringatan, pelajaran untuk di akhir zaman ini memang banyak terjadi. Kan orang-orang menghalang manusia daripada datang ke masjid untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya terjadi kepada jemaat kita pada era akhir zaman ini. Banyak masjid-masjid kita yang disegel apa? Dikunci. Jadi dilarang orang-orang datang ke sana untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada masjid-masjid kita yang dihancurkan, dipecahkan dan dibakar. Supaya orang tidak boleh datang lagi beribadat ke sana. Jadi inilah yang digambarkan dalam Al-Quran perkara ini. Perkara semua ini adalah sangat zalim di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kita yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu waktu ada sekumpulan orang Kristian datang daripada Najran berjumpa dengan Rasulullah SAW di Madinah. Jadi sedang simbang, akhirnya sampailah waktu masa untuk mereka beribadat. Dan dikatakan hari itu jatuh pada hari Ahad. Jadi bila sampai waktu beribadat, mereka kata mereka minta izin untuk beribadat kepada Tuhan. Jadi Rasulullah SAW, mereka ingin keluar tapi Rasulullah kata tak perlu keluar. Di sini saja di Masjid Nabawi itu. Ada juga orang-orang Islam tidak menyukainya, cuba menghalang mereka daripada melakukan ibadat dalam masjid. Tetapi Rasulullah SAW melarang sahabat-sahabat supaya biarkan mereka untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diizinkan. Jadi ini contoh daripada Rasulullah SAW. Sekalipun orang Najran dari Najran, orang-orang Kristian, mereka boleh beribadat di Masjid Nabawi dengan cara mereka. Cuma zaman sekarang ini orang mempertikai, katakan kalau mereka datang, mereka bawa dengan gendang lah, dengan bunyi-bunyian, dengan menari-menari. Okey, kalau benda-benda itu buat di luar. Jangan di dalam masjid. Tapi kalau semata-mata untuk berzikir, mengingati nama Tuhan, silakan, boleh. Kita boleh izinkan. Tapi untuk bergendang, menari itu tidak diizinkan lah. Jadi ini contoh yang pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Jadi kita tidak boleh melarang siapa-siapa pun apa yang mereka lakukan pada hari ini, pada dunia hari ini terhadap Jemaat Ahmadiyah, itu digambarkan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu Taala, mereka itu adalah orang-orang yang zalim.
ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Mereka itulah orang-orang yang tidak layak sebenarnya untuk masuk ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan orang-orang yang takut. Itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang membuat huru-hara, membuat kacau, membakar, membunuh, menghancurkan, pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya mereka itulah orang-orang yang tidak layak masuk ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengatakan mereka melakukan jihad, mereka telah mengumpulkan pahala kerana menghalang ajaran sesat ke atau menghalang jemaat Ahmadiyah ini daripada terus berkembang. Sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala mereka itulah yang sebenarnya tak layak untuk masuk ke dalam masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak boleh kan, siapa pun kalau kata niat dia untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tiada siapa pun boleh menghalang mereka. Allah Taala telah izinkan rumah-rumah ibadat itu tempat orang-orang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Dan bagi mereka di dunia ini ada kehancuran dan bagi mereka di akhirat nanti pun ada azab yang besar. Jadi ini satu nubuatan juga. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin datang ke Baitullah, ingin mengadakan ibadah umrah untuk beribadat, mengingati berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi orang-orang Mekah menghalang Rasulullah SAW dengan orang-orang Islam daripada datang ke Mekah. Waktu tu orang-orang Islam masih lemah lagi. Masih mereka anggap lemah. Orang-orang Quraisy pun masih tidak menghormati mereka. Jadi mereka menghalang. Padahal tujuan Rasulullah SAW dah jelas mengatakan bahawa tujuan mereka bukan untuk berperang. Walaupun sebelumnya mereka dah 2 kali berperang dalam perang Badar dan perang Uhud. Tapi kali ini Rasulullah SAW dengan orang-orang Islam datang dengan maksud yang jelas untuk beribadah kerana mereka telah mengenakan pakaian ihram daripada Madinah lagi. Maknanya tujuan mereka untuk beribadah, bukan untuk berperang. Tetapi mereka dilarang. Jadi ini yang disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu Taala, mereka yang menghalang orang-orang untuk pergi ke masjid Allah Taala, mereka itulah yang zalim. Jadi bagi mereka ada azab yang teruk di dunia ini dan di akhirat pun ada azab yang besar. Jadi lihat bagaimana bila terjadinya Fatah Mekah dan setahun 2 tahun selepas itu orang-orang Islam berjaya masuk ke Mekah, menaluki Mekah dan berjaya menghancurkan berhala-berhala. Dan jadi rumah Kaabah tadi, Baitullah tadi telah dibersihkan daripada sembahan-sembahan berhala. Jadi mereka berjaya. Jadi ini yang dikatakan khizyun, kerugian atau azab yang azim bagi orang-orang yang menghalang sebelum ini, orang-orang Quraisy Mekah. Jadi mereka semua tidak dapat menahan lagi kemarahan dan kemajuan Islam pada waktu itu. Jadi ada salah seorang diriwayatkan namanya Ibnu Akhlal. Ibnu Akhlal ini adalah salah seorang nama yang dicatat oleh Rasulullah SAW yang dia itu wajib dibunuh kerana terlampau banyak kezaliman yang dia lakukan. Jadi dalam peristiwa Fatah Mekah itu, dia berpegang kepada kain di Kaabah tu dia pegang dengan harapan supaya dia tidak diapa-apakan. Tetapi Rasulullah SAW perintahkan bahawa di situ juga dia perlu dibunuh. Habiskan dia di situ. Jadi dia pun dibunuh di situ. Jadi masjid ini tujuannya dijadikan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk mencari perlindungan. Rasulullah SAW kemudian melarang bahawa siapa-siapa pun kalau katalah mereka pencuri, kemudian untuk mengelak daripada ditangkap, mereka lari masuk ke Baitullah, duduk dekat Kaabah supaya tidak ditangkap. Itu tak dibenarkan. Atau pembunuh pun, mereka dah membunuh, mereka lari untuk berlindung berada di Kaabah. Itu pun tidak dibenarkan. Masjid hanyalah untuk tempat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada lagi satu riwayat ceritakan bahawa satu waktu Rasulullah SAW dijemput untuk ke sebuah masjid yang baru di Medina, berhampiran dengan Madinah. Jadi Rasulullah SAW dengan beberapa orang sahabat pergi ke sana dan Rasulullah SAW mengadakan solat sunat.
Dan selesai solat sunat, malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan bahawa, memberitahukan bahawa masjid ini tujuannya dibuat adalah untuk mengadakan konspirasi. Sebenarnya yang membuat masjid ini adalah orang-orang munafik. Jadi mereka pura-pura menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk merasmikan dan beribadat di sana, supaya nanti kemudian mereka boleh merancang, bermesyuarat untuk menghancurkan Islam di dalam masjid. Jadi tujuannya untuk pelindung. Mereka ingin membuat onar, membuat kerosakan menggunakan nama masjid. Apabila malaikat Jibril alaihissalam telah zahirkan perkara ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya masjid ini dirobohkan. Jadi jelas bahawa tujuan asal masjid adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ada tujuan untuk lain, itu tidak dibenarkan. Seperti tadi, tujuannya untuk mesyuarat, adakan konspirasi, maka Allah Taala perintahkan supaya masjid itu dirobohkan. Okey, nanti kalau ada apa-apa di sesi soal jawab nanti. Kita sambung ayat seterusnya. Walillahi wa dan li bagi Allah, lillahi bagi Allah, al-masyriku timur, wa dan al-maghribu barat. Fa'ai nama maka di mana saja, ai nama ke mana saja. Tuwallu dipalingkan. Fasumma maka kemudian fathamma kamu akan mendapati wajhullah wajah Allah. Inna sesungguhnya Allah, innallaha wasi'un sangat luas, wasi' sangat luas, alim dan maha mengetahui. Terjemahannya yang mudah, walillahil masyriqu wal maghribu fa inama tuwallu fathamma wajhullahi innallaha wasi'un alim. Dan sesungguhnya bagi Allah Ta'ala timur dan barat. Maka di mana saja pun kamu memalingkan wajah kamu, kamu akan pasti mendapati wajah Allah. Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha luas dan maha mengetahui. Wajahu kita dah belajar sebelum ini. Wajahu ini maknanya fokus, tumpuan atau hadapan di hadapan kita. Kita akan mendapati Allah Subhanahu Wa Taala di mana saja. Jadi di sini ada orang-orang penulis barat, mereka mengatakan, mereka sebelum ni pun saya dah sampaikan, di mana ada orang katakan ayat yang mansuh tadi. Sebelum ni saya dah sampaikan yang ada keluar ayat yang dimansuhkan. Jadi penulis Kristian mengatakan di sini orang-orang Islam mula-mula dikatakan mereka boleh beribadat menghadap ke timur ataupun ke barat. Kemudian mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian mereka menghadap ke Baitullah. Ini masuk dalam tafsir-tafsir dan banyak orang-orang Islam pun percaya seperti itu. Tetapi sebenarnya bukan seperti itu. Jadi ayat di sini sebenarnya bukan 100% untuk beribadah. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, di mana sebelum tu orang Islam dihalang untuk datang ke masjid, untuk datang ke Baitullah untuk mengadakan umrah ataupun haji pada waktu itu. Jadi mereka rasa mereka kalah waktu itu. Mereka rasa lemah. Kebanyakan sahabat pada waktu itu. Tapi bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tetap yakin pada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk itu Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan walillahi masyriqu wal maghribu. Untuk Allah Ta'ala itu di timur dan di barat. Dan suatu hari nanti mereka akan berkuasa. Suatu hari nanti orang-orang Islam akan dihormati. Bukan saja di Kaabah. Mereka cuba menghalang orang-orang Islam daripada pergi ke Mekah. Tetapi nanti Allah Ta'ala bagi tahu, memberi penenangan kepada orang-orang Islam bahawa Allah Ta'ala itulah penguasa bagi timur dan barat. Nanti mereka akan berjaya bukan saja Kaabah.
kerajaan-kerajaan di timur, kerajaan-kerajaan di barat akan dikuasai oleh orang-orang Islam. Dengan syarat, dengan harapan fa'inama tuwallu fathamma wajhullahi. Di mana saja kamu memalingkan, kamu akan mendapati Allah SWT. Maksudnya kita mempunyai tujuan yang satu di sini. Maksudnya di sini. Jadi ini mengenai askar-askar orang-orang Islam. Nanti bila mereka dah bergerak ke sana kemari, kan, bertabligh atau memperluaskan kekuasaan Islam, tak kiralah mereka pergi ke timur ke, mereka pergi ke barat ke, kalau mereka lakukan semata-mata untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala pasti akan menolong mereka. Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memberi kejayaan kepada mereka. Allah Taala pasti akan menjadi pelindung bagi mereka. Ini yang dimasukkan fa'inama tuwallu fathamma wajhullahi. Tak kiralah kamu memalingkan ke mana pun, kalau niat kerana Allah Taala, kamu akan menjumpai Allah SWT. Maknanya mereka akan dapat lihat kejayaan, kecemerlangan Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sangat luas dan maha mengetahui. Kurnianya itu sangat luas dan dia sangat mengetahui. Jadi ini nubuatan kepada orang-orang Islam yang pada waktu itu masih lemah. Bila mereka dihalang, ada sebahagian tu rasa kecewa. Tapi seperti saya katakan tadi, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai pandangan yang jauh. Dan tak lama selepas itu mereka dihalang daripada datang ke Baitullah. Tak lama lepas itu terjadilah Fatah Mekah. Dan kita lihat bagaimana setelah peristiwa itu bendera Islam berkibar megah ke mana-mana. Kekuasaan empayar Islam terus berkembang. Ramai orang, gerombolan orang masuk ke dalam Islam. Dari timur dan barat, akhirnya ramai orang-orang daripada semenanjung Arab semuanya telah memeluk Islam. Kemudian ini dikatakan innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah Taala itu kurnia sangat luas dan maha mengetahui, bukan saja di semenanjung Arab. Akhirnya Islam itu pun berjaya di utara sampai ke Eropah, sampai ke timur. Orang sangat menghormati Islam. Di mana saja tentera-tentera Islam datang, orang-orang datang pergi ke sana, mereka sentiasa dihormati dan disanjung. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang Islam pada waktu itu yang masih lemah, masih kecewa dari peristiwa mereka dihalang untuk pergi ke Baitullah, tapi Allah Taala telah memberi jaminan bahawa Allah Taala menguasai timur dan barat. Dengan syarat kalau kamu ke mana saja dengan niat untuk Allah Ta'ala, kamu semua akan menempah kejayaan, kamu akan melihat kecemerlangan yang Allah Ta'ala akan kurniakan. Dan kurnia daripada Allah SWT itu sangat luas. Inilah yang digambarkan untuk para sahabat ketika itu. Mereka telah berjaya memperluaskan empire Islam selepas itu. Kemudian diteruskan oleh para sahabat, para tabi dan para tabi'in, dan sampailah ke Nusantara ni pun Islam sampai berkat daripada perjuangan orang-orang Islam yang awal pada ketika itu. Kerana apa? Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sangat luas dalam kurnianya dan dia maha mengetahui. Jadi untuk orang-orang yang menghalang Islam pada waktu itu, akhirnya mereka menemui kehancuran dan kerugian. Dan ada yang masih tetap menentang dalam peristiwa Fatah Mekah itu, mereka dibunuh. Mereka tidak dapat apa-apa pun. Tapi mereka yang memohon maaf dan bertaubat, Rasulullah SAW memaafkan mereka dan mereka adakan perdamaian dan mereka pun ramai yang masuk Islam pada waktu itu. Lihat bagaimana kecemerlangan Islam selepas terjadinya peristiwa Fatah Mekah. Islam terus berkembang pesat dan maju dan sampailah empire Islam tu ke Eropah, ke timur, seperti yang dikatakan ini Masyriq wal Maghrib. Dan ini pun ada satu nubuatan juga ingin saya sampaikan di sini, bahawa nanti di awal nanti Islam berkembang di timur. Nanti di akhir zaman nanti, di era Imam Mahdi alaihissalam nanti Islam akan berkembang di barat. Jadi
Sekarang ini kita dah nampak ada gerakan-gerakan Islam mula berkembang di barat dan ramai orang-orang barat pun sudah mulai memeluk Islam. Jadi sekarang apakah persiapan kita? Mampukah kita untuk melihat satu revolusi yang baru mana Islam, cahaya Rasulullah SAW mula berkembang di barat. Kita lihat ini dah mula terjadi. Alhamdulillah dengan gerakan daripada Jemaat Ahmadiyah, banyak negara-negara di Eropah kita dah dirikan masjid, terutamanya di Jerman. Yang Jerman yang dulunya ada Hitler dan tentera-tentera yang garang yang berani melawan kuasa-kuasa besar. Tapi akhirnya di situ banyak masjid telah didirikan. Begitu juga di Eropah pun. Berkat dengan usaha daripada Jemaat Ahmadiyah ini, banyak kita dah lihat dalam surat khabar masjid terbesar di England iaitu masjid kita, Masjid Jemaat Ahmadiyah. Inilah maksudnya nanti Islam berkembang maju pesat dan cemerlang di barat nanti di akhir zaman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah untuk kita pelajari pada hari ini. Saya suka dengar daripada tuan-tuan, nanti kalau ada nak tambah atau nak tanyakan soalan, silakan. Untuk hari ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.